Ramai orang tidak sedar, masjid ni kalau betul-betul urus, boleh buat duit. Bukan nak nega sangat, tak. Duit ini untuk ekonomi Islam. Sebab itu ekonomi Islam, dia memang bermula daripada masjid. Sebab di masjid tempat kita semayang. Dan ibadat yang rapat dengan semayang adalah zakat. SPRN duduk dalam kita. Sebab mana awak belanja? Ni kanopi ni bayar sewa. Mana resit? Payah. Sebab itu pentadbiran mustahak nombor 1. Yang kedua, kita nak jaga riayah. Apa makna riayah? Maintenance, penyelenggaraan. Maintenance ni banyak jenis. Ada schedule maintenance, ada corrective maintenance, ada predictive maintenance. Sebab itu dalam jawatankuasa masjid, jangan semua tok lebay belaka, jangan. Mesti ada engineer seorang dua. Kalau semua ustaz belaka, bumbung bocor, dia baca yasin. Tak boleh. Bumbung bocor kena buat waterproofing. Kena panggil orang. Orang hak tak nipu. Sebab kos bukan murah. Kubah kalau bocor, 400,000 dalam tangan. Nak belanja. Untuk nak tepek bocor. Kipas helikopter. Ingat koksir-koksir boleh beli? Tak boleh. Sekarang ada masjid buat tabung. Oh, marilah berwakaf beli kipas helikopter. Dia pun duit banyak, dia beli 4 kipas helikopter. Panggil orang, pasang terus. Kipas helikopter, kalau tak ada orang nasihat dari sudut teknikal, boleh terangkat masjid. Sebab dia punya bilah sama besar je dengan helikopter. Bayangkan kalau pusingan rotation yang 4-4 serentak, tuan-tuan kalau semayang, sujud bangun gelap. Apa gelap? Jubah duduk atas kepala. Habis nampak spender belaka. Baik itu bukan main pasang koksir-koksir. Ini kita kena tanya orang engineer. Bukan bidang kita. Kita ustaz jaga sifat 20, jaga apa? Jangan buat pandai main. Ni kena ada arkitek, ada engineer. Bak maintenance ni JKR. Orang JKR bidang dia. Mau dia kata ini kena buat macam-macam. Baik itu jaga masjid ini, pemeliharaan paling payah sekali. Macam kita di Terengganu, Masjid Kristen misalnya. Sayang, comel, tapi tak ada penyelenggaraan. Akhirnya tak boleh guna lah. Dia masjid mesti maintain. Dia kalau maintenance masjid ni hak paling asas, paip, pagar, atap, lampu, kipas, cukup. Kalau kita jaga masjid, paip tak jaga, kepala paip cabut, suruh panggil Tok Imam. Tok Imam nak pakai stokok pun tak pandai. Habis jeng gitu lah. Bawah air keluar. Air kalau bocor tak boleh jampi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahap-tahap Tok Wali lah. Kena panggil ahli tukang paip dia. Nak pasang, nak tutup. Sama juga masalah. Misalnya kapet lama tak cuci. Kena panggil ahli dia. Ataupun kita nak lampu, mentor. Nak tukar mentor, ada orang dia. Tidak semua mentor dalam masjid boleh beli kedai DIY. Tak, ada mentor tertentu memang kena satu set. Kita nak jaga apa lagi? Kipas tak pusing, kipas kotor, aircon. Masjid kita aircon. Kalau tak diselenggara, dalam tu penuh sarang burung saja. Baik itu sangat mustahak jaga maintenance. Termasuk juga yang mustahak PA system. PA system kita ustaz, mana reti PA system dia kena ada orang dia. Macam kita malam ni PA system ada orang hok menguruskan. Kalau main pandai-pandai rosak. Macam ni PA system sedap, tidak penat sangat berceramah. Kalau dalam masjid PA system kalau sedap, orang mari ramai. Baik tu pernah orang tanya saya, ustaz, kita kalau masjid boleh tak baca imam baca panjang? Sebab ada orang kata jangan baca panjang, makmum kita dok kuat mana nak dengar baca panjang. Saya jawab dok. Orang Malaysia dia boleh semayang panjang dengan syarat pertama masjid aircon. Masjid kena aircon. Kalau pakai kipas tak ada. Sabihis tu dia rasa lama dah. Tapi kalau aircon dia sedap. Yang kedua, kapet kena wangi. Bila dia sujud, tarik nafas wangi kapet dia sedap. Kalau bau lipas, bau stor dia tak mari dah.
Orang kita semua bangsawan, semua orang kita tak boleh nak kena. Kami jaga masjid ni, kita ialah khadam masjid, kita kena raikan tetamu Allah. Hak ketiga, PA system kena sedap. Bila imam PA system sedap, imam baca tak sedap pun jadi sedap. Baik tu saya kalau temu duga imam, saya tak suruh baca Quran, saya suruh dia takbir dulu. Kalau sebut takbir tu sedap, luluhlah. Ada orang memang Allah bagi dia rezeki suara sedap. Allah Akbar tu sedap lah. Ada orang gitu. Ada Allah macam pesek. Suara kena sedap. Tambah pula hak terbaru sejak musim TikTok ni, imam kena comel, kena handsome. Baru orang ramai. Nak imam muda-muda macam pengusi kita tadi, kena muda-muda, orang suka. Siap budak-budak perempuan ambil gambar pula. Mungkinkah jodohku di sini, macam-macam. Budak-budak ni dia main dengan Tok Imam. Tuan-tuan, PA system bukan benda main. Baik tu kita marah kalau macam kita punya alat PA system kita punya alat-alat untuk amplifier dan macam-macam. Orang ni usik, kita marah. Saya bukan bidang engineering sound. Dia sound engineering ni ada orang dia. Cuba kita tengok di Mekah. Mekah tuan-tuan, walaupun Mekah ni fikir surga neraka dosa pahala je, tapi pengurusan masjid dia tip top. Tuan-tuan pergi semayang Masjidil Haram, dia punya azan sampai ke bilik hotel boleh dengar. Punyalah wiring dia tu, saya tak tahu dia buat macam mana. Azan dia tak pernah sekali pun mikrofon humming. Tak pernah. Allah tak pernah. Sampai kita jadi pelik. Mikrofon dia malaikat jaga agak. Tak. Engineer. Dia jaga sungguh. Dan di Masjidil Haram, Tok Imam dia, satu stand, satu tiang ni, berapa mikrofon? 9. Sebab itu suara dia sedap. 9 mikrofon. Dia 3 di muka, 3 di tengah, 3 masa duduk antara 2 sujud. Satu mikrofon dia pakai jenis Sennheiser M408 buatan Jerman. Tuan-tuan nak beli di Kuala Terengganu boleh. Harga sebutir RM520 sebutir. Bunyi TikTok. Ada orang tanya, Ustaz, kalau 9 mikrofon dia terbakar satu, macam mana dia buat? Ataupun 3-3 blow, rosak misalnya, macam mana nak buat? Kalau tuan-tuan perasan dekat tempat Tok Imam, depan dia tu ada macam laci. Di situ dia ada simpan 7 stand spare. Dia punya penyelenggaraan TikTok. Mana kalau rosak 9, dia buka laci, dia boleh keluar lagi mikrofon baru. Mereka begitu jaga sekali. Amplifier ada 350 biji amplifier. Dan ada ribuan speaker. Speaker dia pakai Philips, AXYS Intelvox, Dynacord Community Boss. Banyak betul dia pakai. Sebab itu bacaan dia sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar, wah, sedap. Sebab PA system. Baik tu kalau tuan-tuan pun jadi imam Mekah, bacaan tuan-tuan pun jadi sedap. Sebab PA system. Ini kita yang ngurus masjid nak kena sedap. Kita nak jemaah datang tapi mikrofon cak ayang. Tak jadi. Macam masjid kita ada kubah. Untuk mendapat bunyi terbaik, ini kena panggil konsultan. Tak semua masjid yang ada kubah bunyi sedap. Sebab gelombang suara kita akan berlego-lego pada kubah kita. Dia tidak seperti masjid 4 segi. Dia berpusing macam dewan serbaguna. Dia padat, suara kita cukup. Tapi bila ada kubah, suara berpusing. Yang ini kena panggil konsultan, sound engineer. Bayarlah sikit. Saya di Masjid Negeri Pahang, kita panggil satu konsultan. Dia letak satu alat tengah-tengah masjid. Alat 6 sudut. Dia tekan satu bunyi, pong. Dia ukur data. Dia buka laptop, dia tengok berapa gelombang. Dia pun kira. Dia kata, Ustaz, masjid ni dia punya
Saya pun tak tahu, kita bukan bidang kita. Dia ni 12, kita nak kurangkan jadi 2. 2 maksudnya apa? Macam bila kita ceramah, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, baru sampai. Hak tu jenis kita buat kelakar, orang lambat ketawa. Bapalah jemaah tak ketawa aku buat kelakar. Rupa dia lambat dengar mikrofon. Tapi kos nak buat bukan murah, juta barulah bunyi tu macam Mekah. Dia sedap, PA system 3 juta. 3 juta sedap. Tuan-tuan kalau dengar azan subuh, bangun dengar terus pergi masjid. Kalau 3 juta punya sound system. Macam Mekah tuan-tuan, disebabkan dia jaga PA system, baik tu orang datang semayang ramai. Tambah pula azan dia sedap. Macam semayang subuh, kita di Mekah berapa kali azan subuh? 2 kali. Padahal Mekah kalau dia tak azan pun orang mari semayang. Maka pelajaran untuk kita, kalau Mekah hak memang orang mari tu pun 2 kali azan, masjid kita kurang-kurang 2 kali juga, baru orang mari. 4,5 sekali, 5,5 sekali. Dan azan pula kena semangat macam Mekah. As-salatu khairum minan naum. Dia tegah. Semayang lebih baik dari tidur. Jadi orang pun terus bangun pergi semayang. Macam Bilal kita terbalik. As-salatu khairum minan naum. Panjang betul naumnya. Jadi bila terjemah, semayang lebih baik dari tidur. Tidur sungguh orang. Mekah dak, as-salat, semayang lebih baik dari tidur. Tidur tu pendek. Ini teknikal lah, teknikal. Jadi ni yang kedua, kita nak jaga riayah penyelenggaraan. Baik tu saya pesan pada imam, pengurusi, ahli jurukuasa masjid, sebulan sekali kena panjat atas masjid, tengok atap bumbung, kena tengok ada air bertakung ke tak. Air kalau bertakung lebih 48 jam, bersedia je lah bocor. Air ni sifat dia jangan bertakung 48 jam lebih, out, kena keringkan. Sebab air kalau dia bertakung di sini, dia tak tiris di sini, dia bocor tempat lain. Baik tu pening paling jaga masjid. Saya tak tahu kenapa orang berebut jadi mengurusi masjid. Pening jaga masjid. Sebab kita ni khadam rumah Allah. Kita nak pasti jemaah mari sedap. Semayang, wangi masjid, sedap masjid. Maka nak kena jaga penyelenggaraan. Yang ketiga, kita nak jaga imarah. Ini saya nak tekankan. Imarah ini macam mana kita kena fikir supaya jemaah datang ramai ke masjid. Sebab maaf, kita sepanjang PKP, kita orang masjid bengkeng. Orang nak mari kita suruh balik. Orang tak bawa sejadah kita halau. Orang lupa bawa emas kita suruh balik. Orang bawa anak kecil kita suruh balik. Menyebabkan ramai hati yang terluka. Orang-orang pencen tak mau mari dah masjid, main surah je. Bapa kecil hati. Masjid bengkeng. Kita mari nak semayang, nak sembah Allah, nak cari pahala, suruh balik. Sedangkan kita nak jaga undang-undang, jaga peraturan, bersalah. Jadi ramai orang marah, menyebabkan masjid memang kurang orang. Jadi sekarang kita nak ramaikan balik. Ni antara cara kita ni, buatlah majlis makan-makan sikit, ada lemah, ada marilah ramai sikit. Nak meramaikan orang di masjid ni memang payah. Memang payah. Tetapi mesti buat aktiviti. Antaranya adalah program-program, sama ada khusus ataupun umum. Panggil penceramah, Ustaz Azhari Deruh ke, boleh tarik orang. Panggil Ustaz Somad ke, boleh tarik orang. Maka dengan cara orang mari, dia akan jadi ramai. Dan malam ni saya ingin mengajak tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang melibatkan imarah adalah pemberdayaan ekonomi. Yang ini jarang kita cerita. Ramai orang tidak sedar, masjid ni kalau betul-betul urus, boleh buat duit. Bukan nak nega sangat, tak. Duit ini untuk ekonomi Islam. Sebab itu ekonomi Islam dia memang bermula daripada masjid. Sebab di masjid tempat kita semayang,
Dan ibadat yang rapat dengan semayang adalah zakat. Solat dan zakat, dua kembar yang tak boleh berpisah. Bila orang mari semayang, dia kena ingat tentang zakat. Lalu bagaimanakah masjid boleh dapat duit atau rezeki yang banyak? Mudah saja. Orang niaga, kalau tanya orang niaga, prinsip nak untung niaga ni 4. Dia panggil 4P. Produk, price, promotion, place. Pertama produk, barang. Ni kan dia dah usik-usik jadi lain suara kan. Ni panggil engineer, dia usik-usik jadi lain nak bunyi. Kalau nyanyi dia putar kot lain pula. Lain pula suara. Ni macam orang jual ubat semalam sikit bunyi kan. Dia usik sini jadi lain, usik sini jadi lain. Hak tu penting PA system. Balik kepada niaga ni tadi. Orang niaga pertama produk. Kalau produk bagus orang beli. Yang kedua harga. Harga bagus orang beli. Yang ketiga promosi, viral. Buat murtabak cheese leleh, viral. Cepat orang beli. Tapi salah satu hak mustahak yang keempat, place, tempat. Niaga ni paling mustahak tempat. Dan bagi kita orang masjid, kita tak ada masalah. Sebab masjid kita sentiasa ada orang. Orang niaga ni dia nak ada orangnya. Kalau niaga orang tak ada, nak niaga dengan siapa? Bukan hak beli barang kita malaikat Jibril dah. Hak beli barang kita manusia. Jadi kita kena cari tempat hak ada manusia. Masjid mana pernah tak ada manusia? Orang hidup mari, orang mati pun mari. Ada sama orang. Jadi bila ada orang, tak ada masalah. Patutnya boleh niaga. Ada orang. Dan manusia pula, dia berurusan dengan masjid sepanjang hidup dia. Contoh, orang nak nikah, cari masjid. Orang, misalnya, bila nikah, ada catering. Catering itu bisnes. Ada sewa peralatan, bantal goleknya, ada plumbing lebih kurang, tempat nikah. Itu semua duit. Ataupun masjid ada azan. Azan pakai PA system. PA system itu bayar. Speaker, wiring, kena panggil orang. Begitu juga semayang. Semayang pakai kapet. Ada sejadah, ada kipas helikopter. Semuanya duit. Sebab itu kita tengok, kalau di Kuala Lumpur, hari Jumaat, orang berniaga keliling masjid. Sebab orang tahu insya-Allah ada orang beli. Maka kita duduk di masjid, jom kita ikhtiar untuk buat berniaga. Mungkin ada tuan-tuan yang kata, ustaz, saya ngaji dulu, tak boleh niaga dalam masjid. Baik, ulang balik. Hak ulama beritahu tak boleh niaga dalam masjid. Kat kapet masjid tu. Mana panggil kuliah maghrib, cerita pasal produk. Muslimin muslimat, kita ada produk bagus, insurans gini-gini. Tak boleh. Ini cerita luar masjid. Dalam tak boleh. Dalam masjid cari barang hilang pun tak boleh. Itu adab kita. Apatah lagi secara prinsip, masjid tidak ada masalah untuk sertai perniagaan asalkan, ini kena ingat, asalkan dapat kebenaran daripada jawatan kuasa hukum syarak negeri Terengganu. Saya ingat negeri Terengganu dah keluarkan ketetapan, macam Pahang dah keluar. Dia dah mufti dah bersidang dengan ahli jawatan kuasa, masjid dibenarkan untuk sertai pelaburan, untuk dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi Terengganu pun saya ingat benda yang sama. Setiap negeri ni dia dah keluar. Kalau ada orang kata, masjid niaga buat apa? Kita terangkan, saling bantu-membantu dalam masyarakat. Sama ada secara kerohanian, khidmat bantuan ataupun material. Tengok dalam Quran. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan bertaubat. Ayat 71. Kita niaga bukan sebab nak kaya, nak menolong.
Tolong usahawan kecil misalnya PKS, hok payah nak letak barang di bandar, letak di masjid. Saling tolong menolong. Hasil keuntungan bantu pula asnaf yang memerlukan di sekeliling masjid kita. Dia musim-musim situ sajalah. Begitu juga dari segi ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan juga nyawa mereka, dan juga orang-orang Ansar yang memberi bantuan kediaman dan pertolongan, semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu sama lain. Ini tujuannya. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, masjid, saya mencadangkan salah satu aspek imarah terbaru adalah jom kita mulakan perniagaan. Tak ada masalah. Benda ni benda baru. Saya nampak sebab saya jaga masjid. Masjid kalau nak niaga tak ada masalah. Dari segi meniaga apa sebab? Syarat asas nak meniaga kena ada pembiayaan, kena ada modal. Dan masjid dia tak ada masalah bab modal. Saya naik ke masjid, dia ada papan, dia tulis berapa kutipan. Mingguan 1000 lebih, minggu ni 1000 lebih. Masjid duit tak ada masalah. Kalau masjid bandar, masjid hok aktif, kadang-kadang kutipan mingguan boleh cecah 30,000. Ada setengah masjid bandar hok lagi aktif, kutipan Jumaat saja 30,000. Ada. Jumaat saja 30,000. Maknanya dia buka tabung, start pada tengah hari, orang mari semayang Jumaat, tabung golek, habis semayang, lepas semayang, dia kira balik duit 30,000. Itu masjid besar-besar, masjid KLCC misalnya, masjid dekat dengan KLCC. Dulu bawah Petronas, sekarang bawah Jawi ya. Begitu juga masjid wakaf Bank Islam. Itu semua 30,000. Ada satu kajian pernah dibuat. Ni saya nak cerita tuan-tuan rahsia masjid ada berapa banyak duit ya. Beberapa tahun lepas, para penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka siarkan satu kajian berkenaan dana dan harta masjid di Malaysia. Dia pusing Malaysia, dia kaji berapa duit masjid. Dalam kajian dia mendapati 22% masjid di Malaysia dapat sumbangan lebih RM100,000 setahun. Ada 21% daripada masjid di Malaysia dapat sumbangan antara 50 hingga RM100,000 setahun. 57% masjid di Malaysia dapat sumbangan daripada jemaah 50,000 setahun. Tapi sayang, dalam kajian tu menyebut 7.8 juta wang masjid tak digunakan langsung. Tak guna langsung. Dia buat kajian, buat apa pula masjid tak guna duit? Duit banyak kan? Mereka mendapati ada di kalangan ahli jawatan kuasa, dia tak berani nak belanjakan duit sumbangan orang ramai. Bila tanya ngapa? Sebab kita keliru fatwa. Macam contoh, tuan-tuan malam ni buat jamuan makan untuk jemaah anak Korea kita. Boleh tak pakai duit masjid? Pening nak jawab tak? Boleh pakai duit masjid tak? Sebab akan ada di kalangan jawatan kuasa pertikai. Tuan Haji, hak ni kita pakai duit jemaah sumbang. Jemaah tu sumbang bukan untuk buat lemang. Kita nak jawab apa? Menyebabkan banyak masjid serabut, malah ranja aku pening. Kalau aku keluar belanja orang marah. Katalah, aku nak panggil penceramah Kuala Lumpur sekali. Tanya penceramah, berapa nak bayar? Dia minta 6,000 contoh. Ada AJK marah, 6,000. Pergi haji balik hari ya. Panggil ceramah Cikgu Kafar sudah. Dia ada hak jenis gitu. Dia tak ambuh belanja. Jadi kebanyakan ahli-ahli jawatan kuasa sekarang
Dia mikir derma yang orang bagi hanya boleh buat 3 perkara saja. Pertama, bayar gaji dengan allowance kaki tangan kalau ada kerani tukang kebun. Yang kedua, untuk maintenance, panggil orang baiki apa semua. Hak ketiga, nak bayar program-program tertentu. Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Nuzul Quran, Isra' Mi'raj. Selain daripada itu, dia tak nak belanja. Bahkan kajian menunjukkan belum ada mana-mana masjid di Malaysia hak berani merangka skim pelaburan. Tak ada. Tak berani. Nak melabur tak berani. Yang kedua, tak banyak masjid di Malaysia yang berani tubuh koperasi. Tahniahlah kepada masjid kita, tak lama lagi insya-Allah ada koperasi. Ini satu keberanian. Yang ketiga, tak banyak masjid di Malaysia yang berani melabur dalam sektor hala dalam institut kewangan moden. Begitu juga tak banyak masjid berani melabur dalam hartanah, beli tanah, beli properti, tak berani. Tak berani. Pada duit banyak. Saya ingin mengajak hadirin hadirat, mari kita fikir sejenak malam ini. Andai kata 6,000 buah masjid di Malaysia bergabung duit, kita gabung semua duit kita, secara kasarnya wang simpanan masjid dalam bank-bank perdagangan ataupun institusi kewangan, saya pernah buat kira, Malaysia ni kalau masjid semua gabung, dalam bank kita ada 300 juta ringgit. 300 juta. Tuan-tuan bayangkan, kalau hanya 1/3 saja daripada jumlah itu, ataupun kita ambillah 100 juta saja kita laburkan secara sistematik, pulangannya sangat banyak. Ini bukan suruh nega, kita nak mikir, dapat duit, aku nak tolong orang susah. Supaya orang mari ke masjid, tidaklah bagi beras je. Kita boleh bagi beasiswa pula lagi. Ada masjid saya pernah jumpa, anak kampung dia nak pergi belajar ke Mesir, dia bagi duit tiket, belanja bulanan. 4 tahun pengajian dia bayar. Sebab masjid itu kewangan dia sangat kukuh. Masjid itu dia dapat tempat ketiga masjid terbaik di Malaysia. Dia boleh bagi bantuan tetap pada asnaf pula. Apa sebab? Dia buat koperasi, dia ada meniaga macam-macam. Bukan sebab kita nak kaya, kita niat nak tolong orang. Sebab itulah saya ucapkan tahniah kepada Masjid Terbakang. Saya dipahamkan masjid kita akan bergabung dengan 4 buah masjid, kita panggil masjid komuniti di daerah Marang ini. Pertama masjid kita, Masjid Terbakang. Yang kedua Masjid Pekan Bukit Payung. Yang ketiga Masjid Pekan Wakasapeh. Dan yang keempat Masjid Kelulup kat Bandar. 4 masjid ini dalam perancangan, kita terangkan awal malam ni, dia akan gabung nak jadikan masjid komuniti. Ini sangat bagus. Bayangkan 4 masjid ni kalau gabung akaun, meletup bank. Duit banyak sangat dalam bank. Tapi ingat, pelaburan sebesar 100 juta hanya boleh dilakukan oleh syarikat pelaburan atau pengurus dana yang cekap dan berpengalaman saja. Tuan-tuan jangan koksir-koksir cari orang toh mana jumpa tepi jalan. Oh, Tuan Haji, kita boleh laburkan duit ini, insya-Allah. Ini semua labur perang, habis lingkup masjid esok. Kena cari hak senonoh. Kena cari tempat hak betul-betul. Ramai orang kita boleh tolong. Jadi saya cadangkan, serahkan pada hak reti. Tapi tuan-tuan jangan buat selalu. Oh, semangat dah ni ustaz, esok buat lalu. Jangan. Apa-apa hal kena patuhi garis panduan pengurusan kewangan berdasarkan pandangan jawatankuasa hukum syarak negeri, supaya pengurusi masjid boleh elok daripada tohmahan dan fitnah orang yang akan tuduh kita ini guna duit masjid untuk melabur dan akhirnya rugi dan sebagainya lagi. Jadi kena ada hitam putih. Yang ini kena buat secara teliti. Tak boleh esok semangat beli public trust ke. Tak boleh. Hak ni kena ada hitam putih, hak betul-betul. Mungkin ada tuan-tuan hak malam ni mikir, oh berat dah ustaz ni suruh masjid nega pula dah. Tuan-tuan, nega ni bukan kerja hina. Meniaga bukan kerja hina. Meniaga bukan jenayah. Nabi SAW sebelum jadi Nabi dia kerja apa?
dia kerja niaga. Jangan kita hina bidang perniagaan. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang pernah tanya dia, "Hei Umar, mu kalau boleh pilih nak mati, mu nak mati di mana?" Kata Umar, "Aku kalau boleh pilih nak mati, aku nak pilih dua tempat. Pertama sekali aku nak mati masa jihad fisabilillah. Yang kedua aku nak pilih mati masa niaga." Masa tengah niaga. Orang tanya, "Apa pelik dengan mu ni? Molek dah hak pertama mu nak mati fisabilillah, apa hak kedua mati niaga?" Orang niatlah mati depan Kaabah ke, mati tengah buat umrah ke, mati tengah zikir ke. Kata Sayyidina Umar dalam Quran surah Muzammil ayat ke-20, "Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Allah Taala sebut ada dua golongan yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, orang yang berjuang fisabilillah. Yang kedua, orang yang cari rezeki di jalan Allah. Jadi aku nak pilih salah satu. Kalau aku boleh pilih, pertama mati syahid, yang kedua mati masa meniaga. Sebab itu bidang perniagaan kita kena hormat. Orang Melayu dia panggil orang niaga ni usahawan. Usahawan. Kalau bahasa Melayu lama dia panggil saudagar. Saudagar. Lama kita tak tengok perkataan saudagar. Tahun depan tuan-tuan bazar Ramadan tukar nama kedai Saudagar Murtabak. Dia ada value klasik saudagar. Saudagar ini bahasa Parsi, bahasa Iran lama. Apa makna saudagar? Dua perkataan. Saudagar. Sau maknanya 1000. Dagar maknanya akal. Orang niaga saudagar adalah orang yang ada 1000 akal. Mana orang niaga ni orang cerdik. Orang bodoh tak boleh niaga. Orang niaga dia cerdik. Baik tu saudagar, 1000 akal. Itu sebab semua orang niaga adalah pemimpin. Tapi tak semua pemimpin boleh jadi orang niaga. Belum tentu. Tuan-tuan yang niaga, automatik tuan-tuan adalah pemimpin. Pemimpin di tempat niaga. Kita ada pekerja, kita macam mana nak urus barang, nak urus orang, kita adalah pemimpin. Tapi kalau suruh yang berhormat suruh niaga, belum tentu yang berhormat reti. Sebab pemimpin belum tentu boleh niaga, dia reti. Tak. Tapi orang niaga automatik pandai memimpin. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi kita adalah orang hak niaga. Bila Nabi orang niaga, dia telah develop jiwa kepimpinan. Baik itu kalau kita rujuk dalam sejarah, dalam kitab Tarikh At-Tabari, misal Al-Bidayah wa Nihayah pun ada ceritakan, Nabi dia umur 8 sampai 12, Allah takdirkan dia ngembala kambing. Mana dia ngira kambing. Umur dia 12 tahun, dia telah ikut Abu Talib berniaga sampai ke Syam. Umur dia 25 tahun, dia dah jadi pengurus perniagaan. Apa sebab? Kerana orang niaga, dia boleh jadi pemimpin. Namun tuan-tuan sekalian, bukan senang nak melahirkan orang Melayu berniaga. Orang Melayu ni dia berniaga hangat-hangat tai ayam. Payah. Bulan puasa kuat niaga. Masuk Syawal tak niaga dah. 4 hari dah cari roti canai, tak jumpa je, tak daya dah. Mana dia lah kedai. Tom Yam pun tak ada. Payah sungguh lah. Ada roti canai mamak, tu adanya. Orang kita payah. Dia kuat beraya dia. Raya lama, payah. Baik tu dulu orang buat analogi. Cina, orang putih, Melayu. Orang putih kalau duduk sorang dia buat apa? Orang putih kalau duduk sorang dia membaca. Tu perangai orang putih. Kalau berdua dia mengembara. Dia gohek basikal sampai Kuala Terengganu, sampai ke Penarik, dia kuat mengembara. Tapi orang putih kalau bertiga apa dia buat? Kalau dia bertiga dia jajah negara orang. Tu perangai orang putih. Cina lain. Cina kalau sorang dia kipah. Cina dia cepat panah. Baik tu anak-anak Cina pergi sekolah, bawa air masak, botol dia besar meja ni, besar. Dia kuat minum air masak. Anak kita bawa melo pergi sekolah, kecil-kecil je mana lah. Bawa air melo, pergi sekolah. Cina dia cepat panah. Lepas tu Amoy pakai skirt pendek.
Toke-toke pakai seluar pendek ya, pergi bank. Oh, dia pergi bank pakai seluar pendek ya. Pergi masuk duit sehari 15,000. Orang kita pakai bus jaket, ingat gimana? Ambil beri pakai bus jaket. Cina kalau berdua, apa dia buat? Kalau berdua dia berjudi. Cina kuat judi. Tapi judi bagi dia tak salah. Sebab bagi dia judi ni nak bagi semangat. Kita pun kalau main bola atau main badminton, ada betting, baru semangat. Kalau main golf, selubang RM10, akan dia ada semangat nak main. Jadi bagi dia, judi ni jadi semangat. Sekarang ni Karo Highway, LPT, jeng, kereta banyak. Tepi-tepi jalan ni banyak Cina jual durian, Musang King. Saya kadang-kadang bila dah jeng berhenti lah. Tanya ke Cina-Cina tu, kata, "Toke, you meniaga sini hari-hari ada orang beli kah?" Tak ada lah, mana ada orang ini jam-jam, tak ada orang berhenti ya. Apa saya you meniaga? Tak, kita syok saja meniaga mah. Kita pagi sampai petang kita meniaga. Rupanya dia bukan meniaga sangat pokok ni. Dia main judi. Dia main judi macam mana? Hak seberang sini jual durian seberang sini. Hak seberang belah sana jual durian juga. Dia sama dia main betting. Dia betting. Dia betting apa? Betting pelik nombor kereta. Lepas ni pelik apa? 786. Berapa? 10 ya. Beres. Tunggu lah 786. Dia dah seputih. Dapat RM10. Jadi dia ralik sampai petang. Dia boleh main betting. Bayangkanlah. Jadi Cina kalau berdua, dia berjudi. Kalau bertiga apa dia buat? Cina kalau bertiga, dia meniaga. Orang Cina kuat niaga tuan-tuan. Tak ada orang boleh lawan. Cina kuat niaga. Saya tahu Cina sebab anak saya semua sekolah Cina. PIBG saya Cina. Jadi hari-hari berkawan dengan Cina. Dia orang memang otak dia niaga. Punyalah Cina ni kuat niaga. Dia niaga berketurunan-keturunan. Hak tuan-tuan tak nampak dia niaga tu, daripada zaman tok kiri dia, moyang dia niaga. Macam kita orang Melayu niaga, tapi bukan keturunan, bukan darah daging. Mungkin tuan-tuan niaga, tapi ayah dah, ayah pencen JKA. Mana bukan orang niaga. Ataupun ayah kita orang niaga, bukan kedai roti canai. Anak kerja cikgu, dia tak nurun. Cina tak, dia nurun. Ada satu toke Cina saya kenal di Kuantan. Dia buka kedai tinted kereta. Budak-budak muda nak tinted kereta. Ramai Cina kerja kedai dia, budak-budak muda Cina. Saya pun, dia pun cerita pada saya, "You tahu kah? Ini budak-budak kerja, ini semua anak toke tau. Semua anak toke. Anak toke kedai motor, anak toke kedai spare part." Cina punya cara. Dia anak-anak dia bila dah besar, dia akan hantar anak dia pergi kerja rumah kawan dia atau kedai kawan dia. Katalah kawan dia buka kedai tinted, dia pun hantar kedai. Jadi dia akan pesan, "Mu tolong tengok anak aku, ajar dia cara niaga. Ajar dia cara beli barang, stok macam-macam. Ilmu-ilmu nipu-nipu tu ajar kat sikit pada dia. Sampai mu rasa dia dah okey, serah kepada aku. Beres." Dia pun jagalah. Dia suruh lah, ni buat kerja. Katalah dah 2 tahun, dia tengok budak ni dah pandai. Nipu pun pandai, semua bagus. Mana tipu customer tu mustahak sekali, tu ilmu paling tinggi sekali. Jadi dia kata, "Okey lah, pakcik tengok kamu ni dah bagus. Baliklah semula ke kedai ayah kamu. Kabur ke ayah kamu, kamu dah boleh niaga. Dan ni nah, hadiah pakcik bagi 5,000, mulakan bisnes." Cina punya style. Dia pun balik ke kedai ayah dia. "Ayah, kita luluh dah. Pakcik tu beritahu 2 tahun dah luluh, boleh niaga dah, pandai nipu dah. Molek lah. Ni ayah bagi pulak 10,000, buat modal niaga." Dia niaga lah. Ini cara Cina. Kita nak lawan, tak boleh lawan tuan-tuan, payah. Jadi Cina kalau bertiga, dia niaga. Dia duduk kampung Melayu, dia niaga. Dia peduli apa, dia niaga ya. Dia niaga ya. Dia jiwa niaga. Tapi Melayu, apa jadi? Melayu kalau seorang, dia buat apa? Melayu kalau seorang, dia tidur. Tengok ceramah, tidur. Tidur. Dia suka tidur. Kalau berdua, dia mengumpat, membawang. Ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dah siapa betul aku? Dia seorang betul, kalau tak betul aku. Tapi kalau bertiga, apa dia buat? Asal bertiga, dia kenduri. Dia tak boleh ramai. Asal ramai, kenduri. Asal ramai, kenduri. Ni masalah.
Sebab itu, walaupun saya sebut di awal tadi, meniaga ni bagus, tapi tak semua orang pandai meniaga. Kata orang tua-tua, terang bulan menggali ubi, ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, modal habis, untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau meniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing gasing tangan kidal, tali pendek putus jengkal. Kalau untung bercampur modal, itu tanda meniaga tak kekal. Ini masalah. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Begini, benda ni boleh selesai kalau kita kerja beramai-ramai. Sebab itu bagi pihak masjid, saya ingin mengajak seluruh muslimin muslimat, jom kita bantu masjid. Bila kita buat kerja beramai-ramai, benda hak tak reti jadi reti. Orang tua-tua dah ajar kita hidup sekampung, yang buta mengembus lesung, yang pekak bakar meriam, yang bisu simpan rahsia, yang tempang jaga tongkat, yang kurus jaga lauk, yang gemuk imbang perahu, yang cerdik ajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Adat hidup jadi manusia, pahit manis sama dicicah. Adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa. Jaga menjaga tak ada lengah, bagi magi dalam susah. Sama ke tepi, sama ke tengah, sama merugi, sama melaba, sama tinggi, sama rendahnya. Adat kita hidup sekampung, sakit senang sama ditampung, laba rugi sama dihitung, beban dan hutang sama ditanggung. Jadi kita boleh berjaya kalau kita bekerjasama. Sebab itulah sekarang kita syukur kita ada satu sistem namanya koperasi. Jadi koperasi ni dia daripada bahasa Inggeris cooperation. Apa makna cooperation? Co tu maknanya bersama-sama, operation tu maknanya bekerja. Jadi bila kita buat koperasi, kita semua sama-sama bekerja. Bila kita buat koperasi, kita semua sama-sama meniaga. Bukan jawatankuasa saja, kita sama-sama. Bila buat kerja sama-sama ni gak, cepatlah kayanya. Banyak idea, banyak reti. Sebab itu kita merasa duka cita apabila banyak masjid sekarang ini tak dapat nak membantu orang susah. Berapa ramai jemaah kita yang duduk di bawah paras kemiskinan. Berapa ramai jemaah yang duduk sekeliling masjid yang masih duduk dalam perangkap B40. Berapa ramai? Baik itu saya kalau tahu mana-mana qaryah, anak qaryah dia sampai gantung bendera putih depan rumah, yang pertama kita cari masjid. Bapa anak qaryahmu boleh gantung bendera putih depan rumah? Mana duit masjid? Mana duit masjid? Masjid ada duit, tapi mereka beri alasan, Allah Ustaz, PKP duit celah mana? Orang Jumaat tak mari masjid, kita tak ada duit. Ini takkan berlaku kalau kita ada koperasi. Koperasi ni insya-Allah barang runcit orang beli sokmo. Dulu masjid dia buat gerobok rezeki. Gerobok rezeki ni bagi hadiah ke orang, free. Saya tidaklah bersetuju sangat. Sebab kita tak ada masalah menolong orang. Kita tak ada masalah. Buka satu gerobok, letaklah beras, tepung, gula, segala mak nenek barang letak. Tapi percayalah tuan-tuan, hak mari ambil muka tula. Hak mari ambil muka tula. Minyak masak orang hak sama. Beras orang hak sama. Hak kita nak marah, dia mari ambil pakai kereta Hilux. Siap parking river lagi. Rupa nak nega orang pisang, ambil minyak masjid. Kita nak marah bukan barang kita, orang sedekah, tapi hati ni terbuku.
Pah dia. Tapi kalau tuan-tuan buat sistem koperasi, kita puas hati. Sebab orang beli, duit balik pada masjid. Masjid pula duit boleh tolong pula orang susah. Dia jadi simbiosis. Maka hadirin hadirat sekalian, mari kita tanya, adakah orang B40 kita boleh bantu? Boleh, kalau kita ada koperasi. Sekarang ni boleh tak kita meningkatkan peluang pekerjaan pada budak-budak kampung? Payah, sebab kita tak ada dana. Tapi kalau kita ada koperasi, budak-budak boleh mari kerja. Kita buka kedai runcit, dia boleh mari kerja kedai runcit. Kita buka cuci kereta car wash, dia boleh kerja kedai car wash kita. Kita buka tempat sembelih ayam halal, cap masjid. Orang ada nak pakai pekerja, ada pekerja. Sebab itu buatlah koperasi. Satu kampung dapat nikmat. Mari juga kita tanya, mampukah kita mengisi dan memperkasa golongan belia dan wanita di kampung kita? Kalau tak ada koperasi, payah. Kalau ada koperasi, kita buat produk krepek goreng misalnya, krepek pisang, moci-moci tukang goreng krepek, dapat pendapatan, bisnes. Baik itu, ayo muslimin muslimat, jom kita bergabung. Kita kena bergabung. Kalau kita bergabung, insya-Allah giliran masjid pula mencipta kejayaan. Saya sangat yakin masjid kalau dia buat koperasi, buat niaga, insya-Allah Allah bagi barakah. Tapi ialah bukan senang. Ada satu data yang saya ambil daripada SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Setakat pertengahan tahun lepas, kita ada 462 buah koperasi qaryah masjid dengan keanggotaan sebanyak 38,620 individu dengan share ataupun yuran sebanyak 11.74 juta. Aset kita ada 29.14 juta dan perolehan setakat Disember tahun lepas sebanyak 15.39 juta. Namun jumlah ini masih lagi rendah sebab masjid di negara kita ada 6,550 masjid, surau ada 18,252 surau. Sepatutnya lebih banyak lagi. Jadi malam ini kita nak mengajak muslimin muslimat, jom kita ajak seluruh keluarga kita sertai koperasi masjid. Saya percaya kalau masjid kita ini ada koperasi, kita akan wujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk golongan asnaf, ibu tunggal dan orang yang kurang bernasib baik. Kita juga boleh melahirkan usahawan-usahawan produk menerusi program usahawan asnaf, barang-barang daripada asnaf. Kita juga boleh menjana ekonomi umat Islam sekitar kita. InsyaAllah, jangan takut. Pihak pemerintah, kerajaan, dia ada daya, dia ada dana. Dia boleh bantu. Tuan-tuan buka koperasi, SKM akan bagi suntikan awal. 50,000 insya-Allah boleh dapat kalau kena cara. 50,000. Tak campur lagi angkasa. Angkasa, Angkatan Koperasi Kebangsaan, dia ada konsortium koperasi qaryah Masjid Malaysia Berhad. Dia panggil Konsormas. Yang mana pada masa ini ada 48 buah masjid seluruh Malaysia, dia masuk dalam Konsormas ini. Dalam Konsormas ini, dia buat meniaga dobi. Mungkin di tempat kita dobi tidak sesuai. Mungkin sesuai, itu kena kaji balik lah. Tapi dia orang buat dobi, dan dia buat dobi yang pertama di Pulau Pinang. Sambutan begitu bagus. Lepas tu dia buat car wash, cuci kereta. Itu pun sambutan begitu bagus. Sebab itu ayo kita sertai koperasi. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau kita bersatu hati, insya-Allah kerja yang susah boleh menjadi senang. Orang sekali lagi mungkin ada di kalangan tuan-tuan akan kata, Allah ustaz, kita ustaz, dunia berlaku tu ustaz. Oh dunia syekh, kita Allah nak fikir apa bisnes-bisnes ni? Kita fikir semayang bang sudah ha? Tuan-tuan, semayang bang takkan khusyuk kalau kapek tak berganti. Semayang bang takkan khusyuk kalau ekor rosak.
Semayang bang takkan khusyuk kalau kipas rosak. Semayang bang takkan khusyuk kalau imam baca tak sedap kerana PSC rosak hokmah. Dan nak baiki, nak beli pakai apa? Pakai Leo, tak pakai duit. Duit mari mana? Daripada sumbangan. Setakat mana orang boleh sumbang? Orang takkan daya nak menyumbang hokmah. Kita kena ikhtiar. Sebab itu duit, walaupun bukanlah matlamat kita niaga ni duit, tapi bak kata cerdik pandai, duit ni dia memang tak bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, berasa nak mati. Duit dia memang tidak boleh beli kasih sayang, tapi kasih sayang boleh hilang kalau tak ada duit. Jangan main-main. Tuan-tuan orang kerja kerajaan, gaji bulan 4 baru-baru ini dapat awal. Jangan lupa, gaji bulan 5 esok lambat lagi. Gaji bulan 6 lambat lagi. Senggam 40 hari kurang lebih. Isteri kita, time kita ada bonus, dapat EPF, KWSP, dia panggil kita abang. Dia panggil kita abang, macam-macam. Abang. Sebab duit KWSP ada. Tunggu tak ada duit esok. Duit tak ada, campur tak percaya ke anak bini, campur main tengok TV siang malam, campur main telefon siang malam, duit tak ada. Dia nak panggil abang, tak. Dia nak panggil bed, tak. Dia panggil nathan bewok. Bewok dia panggil. Duit tidak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang pun hilang kalau tak ada duit. Duit tidak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit tidak boleh beli kesihatan. Tapi kalau tak ada duit, tapi untuk sihat perlukan duit. Kita musim-musim Covid kan kejap kena buat pemeriksaan kendiri. Beli hok mula, pui, tengok berapa lain keluar. Hok tu peri ke? Beli. Mana ada peri? Hok gambar Perdana Menteri tu sekali tu dapatnya. Hok tu beli. Nak pergi test Covid, nak pergi Mekah, nak dapat surat. Peri ke? Bayar. Mana ada peri? Ratus kena bayar. Jolok hidung. Bayar. Hok peri ada klinik kesihatan. Tunggu apa pagi apa petang baru jolok. Hok bayar ada dalam kereta gini. Jolok gitu. Bayar. Nak sihat perlu duit. Duit ini dia tidak boleh beli kebijaksanaan. Tapi nak jadi orang bijak kena ada duit. Tuan-tuan bijak macam mana pun, masuk Uniza tak ada duit, tak boleh masuk. Nak daftar pakai BT. Anak kita cerdik macam mana pun, hantar UMT, Universiti Malaysia Terengganu, ke Universiti Melabang Telipuk, lebih kurang lah dekat-dekat. Nak masuk UMT pakai duit. Mana ada peri. Anak cerdik nak jadi tok lebah, hantar pergi Mesir. Tuan-tuan ingat hantar pergi Mesir boleh naik bas. Hantar pergi Mesir naik kapal terbang. Kapal terbang tu pakai tiket pakai duit. Baik tu duit tidak boleh beli kebijaksanaan. Tapi nak jadi bijak kena ada duit. Baik tu orang bodoh nampak cerdik kalau banyak duit. Tapi orang cerdik nampak bodoh kalau tak ada duit. Orang bodoh dia buat lagu bodoh-bodoh, wah sampai raya, wah bodoh-bodoh, tapi sebab duit banyak nampak cerdik. Tapi orang cerdik ada doktor, ada master, duit tak ada, melepek gitu, nampak bodoh selalu. Baik tu duit ni mustahak. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Jadi marilah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai anak Qaryah Masjid Terbakang, termasuklah para perantau yang berada di luar daripada Terengganu, yang daripada KL, daripada Johor, daripada mana-mana. Nanti kalau dah official, kita ada dah korporasi kita, mari ramai-ramai kita masuk, tanam saham, kita bantu bagi idea bagaimana kita nak develop masjid kita. Percayalah, dengan memiliki dana yang kukuh, bukan kita nak kaya, bukan nak suruh pengurusi Tok Imam pakai kereta Lamborghini dah. Kita nak Qaryah kita semua merasa. Tak ada dah orang susah minta sedekah sana sini, tak ada. Kita boleh bagi duit hasil daripada janaan ekonomi kita. Itu niat kita. Bukan sebab nak kaya. Tapi permulaannya mari kita bergabung. Tahniah kepada masjid yang akan bergabung dengan 3 masjid yang lain. Saya percaya dengan gabungan ini dia akan jadi lebih kuat dan kukuh lagi. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Ayo, sama-samalah kita uruskan kewangan masjid. Jalan-jalan ke negeri Pahang. Jangan lupa bawa bekalan. Bijak-bijaklah mengurus wang untuk mempermudah masa hadapan. Masjid adalah rumah Allah, tempat untuk semayang berjemaah. Puji Allah Sang Pencipta supaya Allah dekat dengan kita. Ada masjid beratap kubah, di dalamnya pula berjajar sedekah sejadah. Di situ kita berdoa dan beribadah, mohon ampunan dari Sang Pemurah. Ayo kita makmurkan masjid, berdayakan umat. Itulah matlamat kita menjaga rumah Allah ini. Sekadar itu sembang-sembang santai pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin amalana wa thabbit qulubana bi iman wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah perangai kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.